أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada kali ini walaupun dalam bentuk rakaman sama dengan jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Syukurlah kita pada Allah kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis yang baik, dalam majlis ilmu. Walaupun duduk kita ni cara dia bukan cara yang biasa. Dia katakan norma baru ni, cara belajar online dan cara rakaman. Tapi moga-moga kehendak untuk menuntut ilmu ni tidak luntur. Walaupun diuji dengan COVID atau apa saja yang kita panggil. Yang menyebabkan kita tidak dapat bersemuka. Tapi moga-moga kehendak ni terus ada untuk kita untuk ilmu dan mari kita niatkan dalam untuk ilmu ni supaya kita dapat baiki amalan kita, baiki diri kita daripada hari ke hari. Sampailah satu masa nanti Allah panggil kita pulang dan kita dapat kembali dengan keadaan Allah redha pada kita dan kita redha pada Allah. Okey. Sedikit sebagai permulaan, mari kita lihat kata-kata yang ditulis oleh seorang ulama yang mengarang kitab Tanbihul Ghafilin yang nama dia dikenali sebagai Abu Laid As-Samarkandi. Apa dia kata dalam kitab tu dan perkataan juga dinukilkan dalam kitab Nasaih Libat. Apa dia kata? Barang siapa yang belajar dengan orang alim, dia tetap akan mendapat 7 kemuliaan meskipun tidak sanggup menghafal sedikit pun daripada ilmu yang diberikan oleh orang alim tersebut. Abu Laid Samarkandi ni dia menceritakan bagaimana kelebihan kita duduk bertalaki mengaji. Apa kelebihan kita duduk bertalaki mengaji. Dan dikatakan dia akan memiliki 7 kemuliaan. Ini yang kita nak baca ni, yang kita nak ambil tahu. Kenapa kita nak baca, nak ambil tahu. Moga-moga dia memberi kita satu gerak motivasi. Gerak pada diri untuk kita terus belajar, terus kita tuntut ilmu. Walaupun kadang balik kerja penat. Ni nanti besok dah mula balik kelas-kelas di masjid surau. Balik kerja penat, tapi tak apalah, pergi. Kenapa pergi? Ada motivasi diri. Kenapa? Sebab diri ni dia ada ilmu. Akal ni dia dapat ilmu. Apa kelebihan untuk ilmu? Dia dapat ilmu. Dengan dapat ilmu ni, dia boleh beri tahu pada hati kita, engkau pergi bergerak. Engkau pergi bergerak. Bergerak, pergi untuk ilmu, bergerak. Kenapa? Dia ada kemuliaan-kemuliaan yang ditulis oleh para ulama'. Ulama' ni, dia ni warisatul anbiya'. Dia pewaris para nabi. Kita ambil kata mereka jadi panduan. Dikatakan pertama apa? Di antara 7 kemuliaan itu, dia digelar sebagai penuntut ilmu. Dia mendapat apa saja keutamaan, apa saja kelebihan sebagai orang yang dikatakan penuntut ilmu. Walaupun dia tak ada upaya nak menghafal. Tak ada upaya nak menghafal ilmu yang dapati seperti orang ulama dahulu. Mereka upaya menghafal, kuat ingatan mereka hafal. Tapi mungkin sebabkan dia punya ilmu yang dah lanjut ke, atau apa saja sebab akal dia tak apa kuat ke, dia gagal nak menghafal. Tapi tetap dia beri kemuliaan. Pertama apa? Dia dikatakan, keutamaan dia dikatakan, dia digelar sebagai penuntut ilmu. Talib, orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan gitulah. Yang kedua dia kata apa? Abu Laid As-Samarkandi kata apa? Kemuliaan yang kedua Allah beri pada dia. Walaupun dia tak dapat hafal ilmu yang dia dapat daripada orang alim. Tapi dia pergi belajar juga. Dia lindungi ia daripada dosa. Allah beri, ulama' kata Allah Ta'ala beri satu perlindungan. Dengan dia belajar ini, dia terlindung daripada dosa. Dia tak terasa nak buat dosa. Dia payah nak buat dosa. Ada satu benda-benda yang boleh menyekat dia buat dosa. Kenapa? Atas berkat dia duduk pada taman syurga. Atas berkat dia duduk dalam majlis ilmu. Daripada keberkatan inilah diberi dia apa? Perlindungan dia. Dan dia melakukan benda yang sangat
membawa masalah dalam alam barzah, itu nama dosa. Benda yang sangat bawa masalah pada dia di padang mahsyar, itulah nama dosa. Benda yang sangat bawa masalah pada dia bila nak mati, itu nama dosa. Dan benda juga yang boleh menyebabkan hati dia payah nak taat pada Allah, payah nak khusyuk dalam solat, payah nak buat kebaikan, juga nama dosa. Maknanya ada satu benda yang boleh melindung dia. Ulama' dia kata, dengan apa? Engkau pergi untuk ilmu. 2. 3. Apa kemuliaan yang dikatakan oleh ulama' ni? Rahmat Allah diturunkan sejak dia meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu. Dia keluar je dari rumah tu, dia nak pergi menuntut ilmu, maka Allah akan turunkan rahmat pada dia. Belum duduk lagi, keluar je rumah. Nak pergi mana ni? Nak pergi sembahyang masjid, lepas tu nak pergi belajar. Niat sembahyang jemaah pun dapat pahala, niat nak belajar agama dapat pahala. Sama macam kita belajar online, kita duduk je, kita niat aku nak menuntut ilmu. Rahmat Allah dah turun dah. Belum mula belajar lagi, rahmat Allah dah datang dulu. Tu yang dikatakan ayat kursi apa? Kau datang sejengkal, aku datang sehasta. Inilah dia contoh dia. Kau datang pada aku berlari, berjalan, aku datang pada kau berlari. Bukan Allah itu berlari, tetapi rahmat Allah itu lebih cepat daripada apa tindakan yang kita buat. Kita buat sikit, Allah beri banyak. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah. Tapi kita mesti lahirkan sebab. Apa? Kita bergerak. Kita bertindak. Tindak apa? Kita pergi belajar agama. Rahmat Allah turun kepada semua. Nombor 3. Rahmat Allah turun sejak dia meninggalkan rumah untuk mencari ilmu. Nombor 4 dikatakan juga apa? Rahmat Allah turun kepada semua yang hadir. Bila hadir, rahmat Allah turun lagi banyak. Hadir pada siapa? Semua yang hadir dalam majlis ilmu. Dan dia akan dapat bahagian rahmat itu juga dia akan dapat. Jadi majlis ilmu, majlis zikir, majlis solat jemaah, majlis Quran, dia mengundang rahmat Allah. Dia mengundang rahmat Allah. Lepas tu kalau nak dapat rahmat Allah, pergilah ke tempat-tempat ini. Hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Hadir dan duduk cara yang betul. Jangan duduk belakang-belakang, duduk belakang tiang. Kerana kita pergi tu, masjid tu rumah Allah. Rumah Allah ni dia ada peraturan. Tak boleh kita masuk duduk macam rumah kita. Lepas tu semayang tu, kalau ada saf kosong, orang tak masuk, orang buat saf lain tu pun dia makruh. Orang berdiri seorang kat belakang semayang, kat masjid, kat bahagian belakang, seorang je. Dia tak duduk dalam saf. Makruh hukum dia. Semayang sah. Kenapa makruh? Dia tak ikut peraturan saf. Dia tak ikut peraturan saf. Sampai peringkat tu. Kenapa? Itu kan rumah kita, tu rumah Allah. Ramai orang hadir di surau masjid datang belajar. Sedangkan tempat itu penuh dengan rahmat. Duduk belakang. Duduk belakang tak kisah pun. Kena berbual lagi. Allah. Faham tak dia berada di mana? Ini tak faham yang gitu. Kalau faham dia tak buat. Faham tak dia buat apa? Dia tak faham. Jangan begitulah. Ini budaya yang berlaku sekarang. Orang tak kisah. Datang ni macam santai. Lapang datang, tak lapang sudah. Nombor 5. Kemuliaan orang yang hadir pada majlis ilmu ni, walaupun dia tidak dapat menghafal ilmu yang dia pelajari, akan dicatat baginya satu ketaatan. Selama ia mendengar penjelasan. Belajar dia fokus dia dengar. Allah catat pada satu kebaikan. Bab ni dia belajar dia dengar lagi. Allah catat pada satu kebaikan. Sebab tu dia mesti dengar. Ada orang datang tidur. Ada orang datang tidur. Ada orang datang dengar. Ada orang datang bukan dengar je, belajar. Apa beza dia? Dia ada kitab. Ada orang datang belajar, mencatat. Dia ada kitab. Dia ada kitab. Ini dengar pun tidak, belajar pun tidak, catat jauh sekali. Datang hanya nak buang masa. Malas nak balik maghrib isyak. Dapatlah. Pada iktikaf dapatlah. Kalau niat iktikaf. Kalau kat masjid tak niat iktikaf, tak dapatlah pada iktikaf. Kenapa? Dia tak niat iktikaf. Tu iktikaf tu dia memerlukan niat. Dia memerlukan niat. Ni ramai orang tak faham.
Nombor 6, apabila hatinya gundah lantaran tak faham, kegundahannya itu akan menjadi perantaraan dia menuju kepada Allah. Rupanya rasa, kenapa cuba nak faham tak dapat. Dalam pada tu pun Allah bagi dia jadikan benda ini sebagai sebab atau jalan, dia boleh dekat dengan Allah. Rasa Allah tak faham. Cuba nak faham tu. Allah yang mulia yang bagi ilmu. Kalau kita baca macam ni, kalau datang belajar tak faham pun diberi kita macam-macam ganjaran. Kalau belajar faham, lagi banyak ganjaran. Belajar tak faham pun diberi ganjaran. Belajar payah nak faham pun diberi ganjaran. Ini kan pula belajar faham. Sebab tu Rasulullah kata, apabila Allah Ta'ala nak seseorang itu jadi baik, benda yang pertama yang akan diberi pada dia adalah faham dia pada agama ni. Belajar, faham. Bila belajar faham, syukur. Belajar tak faham, cuba faham lagi. Belajar perlu dengan kitab lain ke, belajar dengan tempat lain ke, ulang lagi belajar. Lepas tu belajar sekali memang tak faham. Terutama kalau dah lewat mula, dah pencen baru nak buka kitab. Mana nak faham, otak pun dah lemah. Waktu tu duduk setengah jam pun tak boleh, ngantuk. Keupayaan fizikal, akal pun dah tak ada. Dah tak kuat dah fizikal. Tu yang sangat membimbangkan. Jangan sampai dah pencen baru nak ngaji. You are too late, lewat. Sangat lewat dah. Sangat lewat. Sangat lewat. Silap nanti asal padu ain pun tak dapat. Umur dah sakit, dah terbaring. Air mutlak pun tak faham. Ini banyak berlaku sekarang. Dan yang berlaku ni bukan orang tak pergi masjid. Orang datang masjid pun tak faham. Boleh cek, tanya. Betul. Tanya diri sendiri. Faham tak? Tak faham. Nak faham macam mana? Belajar dah sungguh. Nombor 7, akan mengetahui kemuliaan orang alim dan keburukan orang fasik. Lalu perangainya akan cenderung pada ilmu dan hatinya akan menolak kefasikan. Allah akan bukakan hati dia untuk tengok macam mana kalau nak jadi alim, macam ni cara dia, gini kaedah dia, gini ketaatan dia. Dan Allah juga memperlihatkan daripada diri dia kalau orang fasik macam mana perangai dia, watak dia macam mana. Dan Allah akan cenderungkan hati dia untuk menjadi mengikut watak-watak orang alim. Kenapa hati dia bercahaya begitu? Sebab ulama kata ilmu itu cahaya. Ulama sebut jahil itu bahaya. Okey, itu 7 perkara. Moga dia jadi motivasi untuk kita. Untuk apa? Untuk kita dapat kuat. Terutama ni PKP ni, surau tak ada belajar apa-apa. Kadang nak pergi surau sama jemaah pun dah penuh kota 20 orang. Tapi kekuatan masih ada. Lepas tu cari majlis ilmu. Tak dapat cara fizikal, cari cara maya. Cari cara online. Cari. Kita masih cari lagi. Kenapa? Tanpa kita sedar, inilah benda yang menggerakkan kita bertaat. Menjadi pemangkin kita untuk menguatkan ibadat. Apa dia? Ilmu yang kita dengar. Allah bukan saja beri faham. Allah akan buka jalan untuk dekat dengan dia. Bukan saja buka jalan dekat dengan dia. Allah jadikan kalau kita belajar itu tak faham, dia akan disebut dengan tak faham. Inilah nanti rasa gundah atau tak faham. Inilah menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Allah bersanya rahmat dia. Tapi kita mesti lahirkan sebab. Sebab apa? Kita mesti duduk majlis ilmu. Okey. Kita baca kitab Ayuhal Walad. Kita dah baca. Kalau ikut kitab Jawi Rumi lama ni, muka surat 50. Kita baca pada menyatakan pesanan yang ke-15. Ni saya dah sebut banyak kali ni. Apa cerita pesanan ke-15 ni? Bila Imam Hatim Al-Asyam, seorang ulama besar, yang hidup sekitar 200 Hijrah. Dia ditanya oleh guru dia, Syaqiq Al-Bakhi. Syekh Syaqiq Al-Bakhi rahimahullah ta'ala. Guru tanya, kau belajar dengan aku 30 tahun. 30 tahun belajar. Apa dia kata ilmu yang kau dapat? Maka dia kata, aku dapat menyimpulkan pada 8 perkara, 8 faedah. Aku duduk belajar dengan kau 30 tahun, aku boleh simpulkan 8 faedah yang besar yang aku dapat. Kita dah baca dah faedah pertama, sampailah faedah yang ke-7. Hari ni kita nak baca, bulan ni kita adalah faedah yang ke-8. Ini faedah yang terakhir.
Apa Imam Hatib Al-Asam kata pada terakhir ni? Dia kata apa? Sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Kita dah cakap dah dulu. Dia kata sesungguhnya. Sesungguhnya apa ni? Betul-betul benar. Benar. Aku melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati dia. Dia lihat dengan mata, dia proses dengan akal dan dia hantar pada hati dia untuk memikir. Dia lihat apa? Daripada lihat inilah dia ambilnya pengajaran. Dia ambil pengajaran. Apa yang dia lihat? Setiap orang ada memiliki sesuatu yang jadi pegangan dia. Ada benda yang dia bergantung harap. Ada benda yang dia jadi target dalam hidup dia. Ada benda yang dia genggam sungguh-sungguh. Ada benda dia usahakan mati-matian. Itu dia pegangan tu. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham, duit lah, wang, sebagai pegangan. Dia kejar itu je. Dia dapat benda tu, dia rasa lega. Kenapa? Dia gantung dengan duit. Dia kata selagi ada duit tak ada masalah. Ini perkataan yang salah. Ini perkataan yang sangat salah. Dari segi akidah pun salah. Dari segi tasawuf, tawakal pun salah. Dia bergantung pada duit. Tu banyak perkataan-perkataan yang orang kata kan. Ada duit semua jadi. Ni salah. Ramai orang ada duit tak tenang pun ramai. Tak bagi pun ramai. Ramai orang kaya pun diri pun ramai. Dulu orang kata ada duit semua jadi. Janji ada duit. Bukan. Itu salah. Orang yang menuntut ilmu dia tak pegang gitu. Janji ada duit bahagia. Bukan duit. Sebenarnya Allah. Sebenarnya. Tapi manusia dia tak nampak. Sebab dia tak rasa. Dia tak fokus. Dia tak fikir. Dia ketipu dengan benda nama duit. Dia ketipu dengan benda nama duit. Itu dia katakan ada orang menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan. Satu. Dan yang lain pula dalam kitab kata menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Lagi dia kata aku kerja kerajaan tak ada masalah. Ini dijadikan kerajaan sebagai pegangan. Selagi aku ada banyak harta dalam ni, dalam bank ke, dalam apa benda ke, aset, aku tak ada problem. Dia kenapa? Kenapa dia rasa selamat? Sebab dia rasa dia ada benda yang dia pegang bergantung. Pada apa? Tadi pada dinar dan dirham. Yang ni pada apa? Pada senarai aset-aset yang dia ada. Dan ada pula menjadikan kemahiran. Dia kata selagi aku ada sijil, selagi aku mahir buat kerja ni, aku tak risau. Dia bergantung hidup dengan kemahiran dia. Dan ada juga yang menjadikan pekerjaan sebagai pegangan dia. Dia kata selagi anak aku kerja, aku tak ada masalah. Ini sangat salah. Ini maknanya salah bertawakal. Itu adalah sebab itu. Tapi bukan itu yang menjadi pegangan kita. Sama macam orang jual air. Dia kata selagi panas matahari ni, aku tak risau. Dia berpegang kepada panas matahari. Orang jual payung. Dia kata selagi musim hujan ni, aku tak ada masalah. Dia bergantung kepada cuaca. Sama macam tadi lah panas matahari. Sedarkah dia telah bertawakal dengan perkara atau benda yang salah? Kenapa? Dia tak nampak Allah kat situ. Dia tak nampak peranan Allah yang tidak pernah putus memberi segala keperluan dia, sama ada keperluan itu tersenarai dalam permintaan dia atau keperluan itu memang kadang-kadang tak sebut pun. Ya Allah, besok beri aku nafas lagi untuk bernafas. Tak sebut pun, tapi Allah bagi dia nafas. Ya Allah, besok kau hidupkan aku lagi. Tak sebut pun, Allah hidupkan juga. Dia minta cara umum je. Ya Allah, beri aku rezeki. Itu je dia minta. Banyak benda-benda yang detail dia tak minta. Yang dia, kalau dia nak senaraikan, dia tak terminta. Dia nak hitung nikmat Allah, dia tak terhitung. Jadi apa dia kata ni? Pekerjaan sebagai pegangan. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan. Tadi dia gantungkan kerjaya. Dia gantungkan kemahiran.
dengan pekerjaan. Ini digantung dengan manusia. Dia kata selagi anak aku ni kerja, selagi anak aku kerja, aku tak ada masalah apa-apa. Selagi anak aku ni kerja, aku tak ada masalah apa-apa. Selagi suami aku sihat dan kerja, aku tak ada masalah apa-apa. Itu gantung pada apa tu? Gantung pada manusia. Habis kalau gitu tak payah kerja. Kerja kena kerja. Kerja lah. Bukan salah kerja. Tak simpan duit, simpanlah duit. Tapi jangan bergantung kepada benda tu. Bergantunglah pada Allah. Pada zahirnya buatlah kerja kita sebagai makhluk. Tapi jangan gantung dengan benda tu. Kenapa? Gantung itulah dikatakan tawakal. Gantung itulah dikatakan tawakal. Kita keluar rumah, kita kata, tak ada masalah sampai. Kenapa? Kereta baru. Kita tawakal pada kereta. Tak masalah sampai. Jalan tak jam. Kita tawakal pada jalan. Tak masalah sampai. Aku tak boleh bawa kereta jauh, anak aku ada. Aku boleh gilir-gilir dengan dia. Kita tawakal pada anak kita. Itu namanya dia bergantung pada hamba Allah yang lain. Patutnya itu diajar Bismillah ditawakal. Dengan nama Allah aku bertawakal. Bila sebut dengan nama, mesti ada zat. Mesti ada benda dia rujuk. Nama tu apa? Allah. Allah ni apa? Nama bagi Tuhan. Nama bagi zat Tuhan. Jadi maknanya dengan nama dia, maknanya dengan zat dia. Apa maksudnya kita keluar rumah dengan zat dia? Kita keluar rumah ini dengan izin dia, dengan kekuatan dia, dengan penjagaan dia, dengan rezeki dia, dengan keselamatan yang diberi. Jadi bertawakal pada apa? Pada Allah. Tapi bekalan kena cukup. Bekalan cukup. Melahirkan sunnatullah. Melahirkan sebab. Kita kena dalam baik. Tu usaha kita kena buat. Tawakal ni dia 3 rukun. Kalau kita buka kitab Penawar Bagi Hati. Kitab yang sangat asas. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandiri. 3 rukun tawakal. Tu kita kena belajar tasawuf ni sebagai fardu ain. 1 tauhid. Mana kita kena yakin. Kita usaha, prepare macam mana pun, Allah yang menetapkan benda tu jadi ke tak jadi. 1. Nombor 2, dia kena apa? Dia kena ada usaha kerja. Kena buat kerja lah. Maknanya kalau nak pergi mana-mana tu, kenderaan dah keadaan baik. Usaha kerja. Kena buat persiapan. Lepas tu nombor 3, kena ada penyerahan. Barulah Bismillah tawakkaltu ala Allah. Usaha dulu, yakin dulu yang Allah menentukan jadi tak jadi. Lepas tu barulah dikatakan menyerah. Menyerah. Lihatlah sejarah telah menceritakan bagaimana berlarinya daripada Bukit Safar ke Marwah. Ulang alik berlarinya Siti Hajar itu mencari air. Berlarinya Siti Hajar itu mencari air. Jadi kita nak dapat ilmu, kena usaha. Usaha dia apa? Pergi belajar. Tapi bukan ustaz yang beri faham. Bukan guru asatizah yang beri faham. Allah yang beri faham. Allah yang beri ilmu. Tapi kita kena usaha untuk cari ilmu. Usaha untuk cari ilmu. Jadi bertawakallah dengan betul. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal. Bismillah, dengan nama Allah aku tawakal. Lepas tu mengaku pula dalam doa-doa ulama yang kita baca tu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya kecuali apa yang Allah beri. Setelah dia melihat ada orang bertawakal dengan dinar dan dirham, ada orang bertawakal dengan harta, ada orang bertawakal dengan kerajaan, ada orang bertawakal dengan kemahiran yang ada pada diri dia, ada orang bertawakal dengan pekerjaan atau karier dia, dan ada orang bertawakal dengan orang lain. Di sepanjang kehidupan di atas muka bumi. Lalu Imam Hatim Al-Asyam kata, aku memikirkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa maksud ini? Surah At-Talaq ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Mencukupkan apa? Mencukup segala keperluan lahir dia, mencukup segala keperluan batin dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya. Innallaha balighu amrih. Baligh ni sampai. Sesungguhnya Allah tu balighul amrih. Menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukannya. Dah tentulah ni kadar dia. Tapi kita kena usaha, kita kena usaha. Tu ulama telah menggariskan rukun tawakal itu 3. Kalau kita salah tawakal, kita dikatakan tidak tawakal. Kita tahu keadaan kita tak bagus. Minyak pun tinggal sikit. Kita pun redah aja malam-malam jalan jauh-jauh bawa anak kecil lagi. Kita tawakal lah. Itu tak tawakal. Kenapa? Kita tidak ada buat usaha kerja. Usaha kerja apa? Pastikan keadaan kita baik, minyak ada. Macam kita tak nak bagi orang masuk rumah, pencuri masuk rumah. Kunci pintu. Baru bismillah, tawakal. Kalau tak kunci pintu, tawakal aja, itu salah. Maksudnya tak tawakal, salah tawakal. Kenapa? Tidak ada usaha kerja. Usaha kerja. Nabi Allah Nuh disuruh buat kapal. Sebab banjir besar nak datang. Allah boleh selamatkan dia. Tapi dia ajar untuk buat kerja. Lepas tu bawa pengikut dia naik kapal. Dan daripada pengikut-pengikut inilah bertebarannya keturunan Duriat di atas muka bumi. Dia katakan 40 pasang tu. Kenapa Allah ajar? Usaha kerja. Lepas tu serahlah diri. Usaha kena buat. Usaha kena buat. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah tanpa menafikan usaha kerja. Tanpa menafikan usaha kerja. Jadi bila kita belajar dan kita faham, kita bertawakal dengan betul, maka kita dapat pahala. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah ni dia sangat kasih pada orang-orang yang bertawakal. Dia sayang pada orang bertawakal. Jadi fahamkan makna tawakal ni dalam kitab-kitab tasawuf. Paling basic kena belajar penawar bagi hati. Supaya apa? Kita faham apa maksud tawakal. Kadang-kadang sebut selalu. Baca doa hari-hari. Tapi apa rukun tawakal yang 3 tadi? Tauhid. Penyerahan. Usaha kerja. Tak faham langsung. Ada rukun. Ada rukun. Kita tak faham. Kenapa tak faham? Baliklah pada asal tadi. Tidak pergi menuntut akan ilmu. Tak pergi belajar. Mana nak faham? Maka aku terus bertawakal kepada Allah. Bila dia tengok orang bertawakal dengan harta, bertawakal dengan kerajaan, bertawakal dengan pekerjaan, bertawakal dengan manusia lain, bertawakal dengan dinar dan dirham. Lepas tu dia bermikir pada ayat Allah yang dia belajar. Wa man yattaqillah fa huwal hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah pasti mencukupkan dia. Innallaha balighul amrih. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukannya. Allah dah cakap dalam Quran. Kita kena yakin. Yes, kita kena yakin. Maka Allah mencukupkan akan aku. Yakin. Buatlah kerja. Tawakallah pada Allah. Ini kadang-kadang tawakal tak ada. Maka Allah akan cukupkan aku dan Allah itulah sebaik-baik tempat berserah diri. Serah diri. Tawakal pada Allah. Dengan jalan tu, maka kita menjadi orang yang bertawakal. Lalu setelah 88 ni,
didengari oleh gurunya, 8 faedah yang Imam Hatim Al-Asam ni kata, 8 faedah ni, maka guru dia berkata, lalu Imam Syaqib Al-Baqi berkata kepada Imam Hatim Al-Asam, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Taufik ni apa? Taufik ni kalau bahasa yang paling mudah kita faham, kekuatan melaksanakan taat dan kekuatan meninggalkan maksiat. Itu nama dia taufik. Dia ada kekuatan nak buat taat. Taufik. Dia ada kekuatan meninggalkan diri berdosa. Taufik. Maka berdoalah guru dia pada Imam Hatim Al-Asam. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya, kata guru dia ni, Syekh Baqi. Syekh Syaqib Al-Baqi. Syekh Syaqib Al-Baqi. Aku telah baca Taurat. Aku telah baca Injil. Aku telah baca Zabur. Aku telah baca Quran. Maka aku dapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahaskan 8 masalah yang kau sebut tadi. Dia berkisar 8 masalah tadi. Yang 8 yang kita dah sebut sampai 8 tadi. Dan siapa yang beramal dengannya, 8 tadi, maka sebenarnya ia telah beramal dengan 4 kitab yang aku sebutkan tadi. Apa 8 yang kita baca tu, dah 8 bulan kita baca ni. Satu dia kata apa? Dia kata banyak manusia ni mempunyai kekasih, tetapi sebaik kekasih adalah amal soleh. Yang akan menemankan dalam kubur. Yang kedua dia kata, banyak manusia ikut nafsu dan bersegera menunaikan kehendak nafsu. Jadi aku mempertahankan nafsu aku, tahan nafsu. Yang ketiga, banyak manusia berusaha himpun harta benda dunia dan menahan hingga tak mau menderma. Dia kata lalu aku ada harta, aku kurbankan dia. Yang keempat, dia kata sebagai makhluk menjaga kemuliaan dan keagungan itu adalah pada banyak kaum, banyak pengikut. Tapi sebenarnya kemuliaan itu adalah bila Allah muliakan ialah orang yang paling tinggi takwa dia. Kita dah baca dulu. Kelima, aku melihat ramai orang umpat-umpat, caci maki, hasad dengki dalam memiliki harta. Jadi dia kata, aku faham bahawa membagi yang 5 itu adalah Allah Ta'ala. Jadi aku tak payah nak rebut-rebut, dia kata. Yang keenam, dia kata, aku melihat manusia saling musuh-musuh. Akhirnya aku dapati firman Allah, memikirkan firman Allah, musuh manusia ni adalah syaitan. Jadi aku musuh dengan syaitan aja, dia kata. Yang ketujuh, aku melihat orang sungguh-sungguh tenaga untuk cari makan, untuk sumber kehidupan. Lalu aku baca Al-Quran, aku yakin rezeki aku Allah dah jamin. Jadi aku usaha dan aku sibuk mendirikan daripada ibadah saja. Yang nombor 8 tadi yang kita baca. Jadi guru dia Syekh Syaqib Al-Baqi dia kata, aku dah baca Taurat, aku dah baca Injil, aku dah baca Zabur, aku dah baca Quran. Dan kebanyakan perbahasan dia bersekitar kepada 8 perkara yang engkau sebutkan tadi, wahai Hatim Al-Asam. Maka dia kata apa? Siapa yang beramal dengannya, dengan 8 benda tadi, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat kitab yang aku sebutkan tadi. Begitulah kesimpulannya. Jadi apa yang kita kena ambil pelajaran sebenarnya, kita kena faham betul-betul 8 perkara ni. Ulama-ulama dah susun dalam kitab-kitab mereka. Belajar 30 tahun ni 8 faedahnya. Dan guru dia mengesahkan dia 4 kitab ni yang kita wajib iman ni, beriman pada kitab ni ada 4 ni. Yang dikatakan Taurat, Zabur, Injil, Quran ni. 4 kitab dah membicarakan hal ni. Jadi penutup dia, guru dia kata dengan dia, siapa yang beramal dengan dia, maka sebenarnya ialah beramal dengan 4 kitab yang aku sebutkan tadi. InsyaAllah, moga-moga Allah beri kita kekuatan. Walaupun belajar secara rakaman, secara online. Allah beri kita kuat untuk kita amalkan. Mengikut perjalanan, mengikut kaedah, mengikut langkah yang telah dibuat oleh para ulama. Salafus soleh, orang-orang soleh zaman dahulu. Mudah-mudahan dia beri kita kekuatan lah. Dalam kesibukan kita menguruskan dunia, dia beri kita kekuatan untuk beramal. Dalam kesibukan kita menguruskan dunia, dia beri kita nikmat macam-macam. Dia beri kita kekuatan untuk syukur. Dalam kesibukan kita berurusan dunia, dia beri kita ujian macam-macam. Dia beri kita kekuatan untuk sabar. Semoga begitulah. Okey, cukuplah pada kali ini. Nanti insyaAllah, kalau bulan depan kita bersambung lagi dengan kaedah rakaman ni, kita akan sambung. Nasihat yang ke-16, apa nasihat Imam Ghazali dalam kitab ni?
Dia kata carilah guru yang mursyid. Cari guru. Dia suruh cari guru. Cari guru. Supaya dapat membimbing dengan jalan dan disiplin yang betul. Cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya. Wassalamualaikum ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu alam. Aku maaf pasti banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.